Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi khas sempena ulang tahun RTM ke-75. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Ivan Top. Teruskan kesetiaan anda bersama kami selama 75 minit dengan laporan terkini dan menarik. Berikut paparan utama malam ini. RTM 75 tahun terus signifikan salur maklumat sahih kepada rakyat Malaysia. Kerajaan negeri dan hospital swasta dibenar beli vaksin. Melewati usia lebih 7 dekad, Radio Televisyen Malaysia RTM terus memainkan peranan signifikan dalam menyalurkan maklumat sahih kepada rakyat. Dalam ucapan secara maya sempena sambutan ulang tahun RTM ke-75 hari ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menghargai kerja keras warga kerja RTM dalam membantu kerajaan menangani pandemik COVID-19. Pada peringkat awal PKP ini, semua penduduk di negara ini telah diminta untuk berada di rumah masing-masing. Dan RTM sebagai penyiar kebangsaan telah mengambil tindakan strategik dengan menjadikan TV1 sebagai saluran COVID-19. Semua siaran langsung, sidang media Perdana Menteri, Menteri Kanan Keselamatan dan Ketua Pengarah Kesihatan disiarkan secara langsung oleh RTM. RTM turut membantu kerajaan memerangi berita palsu yang disebar luas di media sosial. Satu lagi peranan RTM yang saya lihat tak kurang pentingnya dalam memerangi pandemik COVID-19 ialah sebagai satu daripada saluran penyebaran maklumat sahih kerajaan dalam usaha memperbetulkan fakta daripada khabar angin, berita palsu dan tohmahan yang disiarkan di media sosial. Pihak berkuasa telah membuat penafian terhadap segala maklumat palsu ini serta menjelaskan senario dan fakta sebenar. RTM terus unggul sebagai peneraju utama menyiarkan informasi tepat dan sahih sebagai suara penghubung antara kerajaan dan rakyat. Bagi Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, stesen penyiaran perintis negara ini kekal menjadi rujukan maklumat sahih. Dan tak pernah berlaku ialah COVID-19. Sebagai penyiar, saya kira RTM cukup cemerlang, ya. Sebab orang tahu bahawa apa yang disiarkan oleh RTM tentang COVID-19 itu pertama tepat, kedua sahih dan ia memang boleh dipercayai. Saya tahu ramai orang macam mana pun dia akan tengok apa yang berlaku di RTM untuk sama ada digunakan dalam berita atau digunakan dalam apa bentuk sekalipun, ya. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis sambutan ulang tahun RTM ke-75 dan Orkestra RTM ke-60 di Angkasa Puri. Ikon penyiaran yang sekian lama membawa aura dan meninggalkan legasi tersendiri. Itulah impak personaliti, kelahiran dan kebanggaan RTM. Justru sempena hari ulang tahun RTM ke-75, Berita Perdana secara eksklusif membawakan kepada anda penampilan istimewa Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Nur Rashikin, Tengku Permaisuri Selangor. Ampun Tuanku. Assalamualaikum dan salam mesra. Cuba merombak majlis perbandaran yang ditubuhkan yang dilihat semakin mengganas.
drastik di negara Asia Barat yang berlaku. Bersama ibu berusia 17 tahun itu mengekalkan semangat satu pasukan dalam sebuah negara yang merdeka. Dan berita kehilangan pesawat jara 29 tahun dengan 19 kali dekat berlalu selepas pengunduran tentera Israel pada 15 Ogos 2005. Kategori anugerah penyampai berita TV terbaik dan calon-calonnya adalah Antara persoalan menarik, Farid Emir Ismin, Nur Ashikin Rahman, Boleh terus membara. Presiden Alan Bly, Abdul Aziz Bouteflika berkata, Mary Ann Masilamani, Seni dan hiburan tanah air. dan pemenangnya ialah Nur Ashikin Abdul Rahman. Berhubung misi pencarian MH370, sebuah pesawat peninjau P3 Orion Tentera Udara Australia berlepas dari Pangkalan Udara Pearce, Perth malam tadi. Universiti dan College Universiti AUKU 1971 tidak akan. Assalamualaikum. dan salam menghibah. Ya, kasih ibu membawa ke syurga ya kata orang. Kasih saudara semasa berada. Dengan itu Assalamualaikum. Ya, dan salam satu Malaysia. Koleksi menarik lagi unik artifak-artifak yang dijumpai dari kapal-kapal karam yang dijumpai di perairan negara dan antarabangsa. Ya, itu Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa. Untuk kategori anugerah penyampai berita TV terbaik ialah Nur Ashikin Abdul Rahman dari RTM. Kumpulan pengganas Daesh berjaya di berkas polis. Semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia terzahir jelas hari ini. Segala perbezaan diketepikan demi sebuah negara bernama Malaysia. Ya, cinta ilah tanah air kita, suburkanlah mufakat atas semangat sehati sejiwa. Dengan itu Assalamualaikum. Salam Merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ashikin Abdul Rahman. Kerajaan negeri dan hospital swasta akan dibenarkan membeli vaksin COVID-19 selaras strategi program imunisasi COVID-19 kebangsaan iaitu memastikan sebanyak mungkin penduduk Malaysia menerima vaksin. Menurut Menteri Penyelarasnya Khairi Jamaluddin, satu perjumpaan akan diadakan dengan pemimpin kerajaan negeri sebelum kebenaran itu dilaksanakan. Puan sama juga, saya akan maklum pada Ketua Menteri nanti. Of course, kalau kerajaan negeri boleh source vaksin, it's good. Because kita nak cepatkan, kita nak seramai mungkin dapat beli vaksin kalau boleh. Tapi seperti mana yang saya maklum pada Menteri Besar Selangor hari itu, saya tahu pasarannya sebab I've been doing this since last year for the federal government and there simply is not enough supplies. Bagi kebenaran hospital swasta, pihaknya akan bermesyuarat dengan Kementerian Kesihatan minggu hadapan bagi memutuskan dasar dan kerangka kerja mengenainya. Beliau mengulas perkara itu selepas mengadakan lawatan di pusat pemberian vaksin di Georgetown, Pulau Pinang. Fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan diawalkan 2 hari kepada 17 April ini. Ia diumumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Keberadaan vaksin perlu kita utamakan dan perlu ada di dalam negara kita. Walaupun komitmen daripada vaksin seperti Pfizer, BioNTech, kita telah pun ada jadual yang telah pun kita komit dan dapat, ditambah dengan AstraZeneca dan Sinovac. Sekarang ni dah ada satu lagi vaksin yang menggunakan single dose. Beliau ditemui pada majlis memeterai perjanjian antara Kementerian Kesihatan dan Solutions Biologics Sdn Bhd Solbio. Ia melibatkan satu peringkat proses bagi vaksin COVID-19 jenis CanSino dari China. Situasi semasa COVID-19, jumlah kes sembuh hari ini 1,377 mengatasi kes baharu 1,178. Ia menjadikan jumlah kes aktif berkurangan kepada 14,399. 6 kes kematian turut dilaporkan hari ini. Berikut data terkini COVID-19.
Saya teruskan dengan laporan ini. Membangunkan generasi kedua dalam kalangan keluarga asnaf bagi membantu mereka keluar daripada garis kemiskinan sekaligus mampu menjadi pembayar zakat. Itu antara tugas di Galas Lembaga Zakat Selangor, LZS, yang sangat menitik beratkan aspek kemajuan rakyat dalam pelbagai bidang, khususnya ekonomi dan sosial. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan di Selangor susulan gelombang ketiga pandemik COVID-19, lebih 5,000 permohonan baharu zakat diterima. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif LZS, Saiful Yazan Mat Yusof, tugas dan peranan LZS sentiasa dipastikan dapat dijalankan dengan baik, telus dan berdedikasi seperti yang dititahkan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Dalam beberapa sesi menghadap, saya sendiri secara peribadi melihat bahawa tuanku amat menyayangi rakyat baginda. Dan baginda selalu menyebut perkataan, saya tidak mahu rakyat saya susah, terutama sekali dalam keadaan pandemik. Ini ayat-ayat yang baginda gunakan apabila saya menghadap beliau. Dan ini menunjukkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ini amat menyayangi rakyat baginda. Setiap tahun Selangor menjadi antara negeri tertinggi dalam kutipan zakat melebihi sasaran yang diunjurkan. Dan tahun lepas kita berjaya mengutip sebanyak 913 juta. Walaupun anggaran asal kita mungkin mengutip kurang daripada 850 juta. Maknanya kutipan 2020 melebihi sasaran yang kita tetapkan. Bagaimanapun tahun ini, LZS menjangkakan kutipan zakat berkemungkinan akan terkesan memandangkan kesan pandemik COVID-19 hanya akan dapat dilihat pada kutipan 2021. Memasuki 63 tahun usia penubuhannya, Persatuan Pencegahan Penganiayaan Haiwan SPCA Selangor tetap komited menguruskan kucing jalanan. Situasi semasa pandemik COVID-19 ternyata bukan penghalang usaha murni itu diteruskan. Sejak tahun 1958 lagi, SPCA menggalas tanggungjawab bagi memastikan kucing-kucing jalanan dijaga dengan baik. Melalui program Stray Free Selangor SFS, kendalian SPCA Selangor, ribuan ekor kucing terbiar sudah diselamatkan. Ikuti laporan wartawan Ashraf Zuhairi. Jangan risau, oh Hani. Jadi kucing jalanan seperti Hani ni dekat SPCA Selangor ada hampir 50 ekor, dijaga kebajikannya, jaga makannya, dijaga kesihatannya supaya mereka dapat hidup dalam keadaan yang selesa. Okey, kebanyakan kucing apabila kucing jalanan yang pertama kali datang ke sini, kami akan bawa berjumpa dengan vet terlebih dahulu untuk kita assess dia punya kesihatan, tengok kesihatan macam mana, dan kemudian kita akan vaksin dan kemudian kita akan kasihkan mereka sebelum adoption. Stray Free Selangor atau SFS yang diperkenalkan pada 2017 antara yang menjadi fokus SPCA. Ia melibatkan pendirikan ihsan, pengkasian atau pemandulan haiwan bervolume tinggi selain bekerjasama dengan kerajaan tempatan untuk tidak agresif dalam menguruskan kucing jalanan.
Setakat ini lebih 7,000 ekor kucing dan anjing terbiar dikasih di bawah program SFS. Penularan pandemik COVID-19 turut menyaksikan permintaan terhadap kucing angkat meningkat. Dekat SPCA Selangor sejak bulan November actually kita average dalam 30 ekor kucing tiap-tiap bulan. Tapi kita masih nak menggalakkan lagi ramai orang yang adopt kucing so that kita boleh rescue lagi banyak kucing lah. Untuk kucing jalanan ni actually diorang tak ada masalah. Yang pentingnya kita jangan sesekali mencederakan dia apabila kita nampak dia selalu mencuri barang kita apa ke, kita jangan sesekali mengkhianati dia. Malahan kita perlu membantu dia untuk memberi makanan supaya kita dapat membantu dia untuk terus hidup. Kucing bukan sahaja sekadar haiwan peliharaan tetapi mereka juga sebahagian daripada keluarga kita. Sayangi kucing anda. Ashraf Zuhairi, Berita RTM. Dia nak main. Sekincan yang terletak di daerah Sabak Bernam, Selangor merupakan destinasi yang cukup sesuai bagi mereka yang merancang percutian jangka masa pendek atau kunjungan sehari. Bagi warga kota yang merindui suasana desa, Sekincan ialah lokasi yang ideal kerana ia terletak sekitar 100 km sahaja dari Kuala Lumpur. Dengan kedudukannya yang hampir dengan pesisir pantai dan dikelilingi kebun buah-buahan serta sawah padi luas terbentang, Sekincan menawarkan pakej pelancongan lengkap. Digelar Jelapang Padi Selangor, Sekincan mempunyai pemandangan sawah padi menenangkan yang membuatkan sesiapa sahaja berasa teruja, terutamanya penduduk bandar. Tidak hairanlah, Sekincan kini menjadi lokasi pelancong dari ibu kota pada hujung minggu. Apabila datang ke Sekincan, pastinya kilang memproses padi menjadi tempat persinggahan bagi melihat sendiri bagaimana padi diproses menjadi beras. Manakala, galeri padi di Jalan Tali Air 5, Ban 2 menyediakan ruangan khas mempamerkan cara menanam dan memproses padi kepada pengunjung. Galeri padi ditubuhkan tahun 2013. Sebab pelancongan di Sekincan memang sudah naik. So pelancong lama, so kita ingat buat satu museum galeri padi ini untuk tunjukkan pelancong macam mana kita proses beras. Lepas itu kita ada galeri yang lama-lama barang yang getrik dekat sini. Kita fikir balik macam mana dari dulu kita keluarga adik-beradik ramai kan makan nasi sekali malam, makan nasi, suasana yang meriah. Terdapat juga kedai cenderamata yang menjual beras yang diproses oleh kilang berkenaan. Semasa melawati Sekincan, pelancong tidak seharusnya melepaskan peluang mengunjungi Ahma House. Di pintu masuk kedai telah tersusun makanan, gula-gula dan permainan yang biasa dijual di kedai runcit zaman 80-an dan 90-an. Sebelum kita ada kedai ini, kita memang suka untuk ini barang-barang lama. Kita kolek-kolek, nampaknya banyaknya, dan kita adakan satu peluang untuk pamerkan ini barang-barang lama untuk orang ramai mengenang masa bila kita sama datuk, nenek. Kita nampak barang itu, kita dapat ingat. Menariknya, rumah kampung tradisional ini penuh dengan barang antik seperti telefon lama, perkakasan memasak lama, peti televisyen lama dan kerusi rotan. Ahma House sebenarnya kedai roti yang menjual biskut tradisional dan kek. Di Sekincan terdapat sebuah pantai yang popular iaitu Pantai Redang. You see, I came from KL, so you see, we seldom come to this type of places. So actually, it's quite, when we see this one, it's very natural, whereby in town, we definitely don't have this type of environment, you see. So especially this type of padi feel, it's hardly we can find in town area lah, you see. So I'm very happy lah.
Bagi pencinta khazanah pula, daerah Klang merupakan antara lokasi yang wajib dikunjungi. Di Bandar Diraja itu terletaknya kepelbagaian budaya dan warisan sesuai dengan statusnya sebagai pusat pentadbiran dan ekonomi di Selangor. Program Jejak Warisan Bandar Diraja Klang antara inisiatif yang diambil bagi mempromosikan daerah berkenaan sebagai produk pelancongan di Selangor. Malah usaha itu mampu mewujudkan kesedaran dalam kalangan generasi muda mengenali dan mempelajari sejarah dan warisan Bandar Diraja itu. Menjadi pusat penempatan sejak 4,500 tahun dahulu, Klang makin dikenali pada abad ke-19 berikutan perkembangan aktiviti perlombongan biji timah di Lembah Klang. Kewujudan Klang dalam konteks arkeologi dan budaya sebenarnya dapat kita trace daripada peninggalan artifak arkeologi. Salah satunya adalah gendang Dongson. Jumpaan arkeologi di Klang ini kebanyakannya adalah berunsur daripada logam seperti yang saya nyatakan tadi, gendang Dongson, loceng gangsa dan juga alat-alat besi bersoket. Syarat dengan peninggalan sejarah, banyak bangunan mempunyai nilai estetika tersendiri sekaligus menjadi tarikan terbaharu pelancong ke Klang di samping menjadi titik permulaan kegemilangan pelancongan di Bandar Diraja itu. Jejak Warisan Bandar Diraja Klang merupakan aktiviti berjalan kaki yang diketuai oleh pemandu pelancong terlatih menelusuri 11 perhentian yang terdiri daripada bangunan warisan yang masih kekal strukturnya dan mempunyai nilai sejarah yang menarik. Dua dekad menabur bakti di Angkasa Puri RTM akan sentiasa abadi di hati saya. Bersempena sambutan Hari Ulang Tahun RTM ke-75, selamat maju jaya saya ucapkan kepada seluruh warga kerja RTM di mana jua anda berada. Terus setia menonton paparan berita di RTM kerana hanya yang sahih di berita RTM. RTM terus unggul sebagai teman setia anda dan teman setia saya selamanya. Saya Nur Ashikin Abdul Rahman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sifat kerendahan hati atau tawaduk yang ada pada Tengku Permaisuri Nur Ashikin ini sememangnya satu kualiti yang tidak dibuat-buat. Baginda sememangnya lahir dengan penuh sifat seorang permaisuri. Dalam kesederhanaan baginda itu, baginda masih mempunyai persona, aura sebagai penyampai tu. Aura penyampai itu membuatkan kami rasa hormat. Tengku Permaisuri adalah orang yang penuh dengan sifat kasih sayang. Bukan buat-buat, luar dalam penuh kasih sayang. Tengku Permaisuri Nur Ashikin ialah seorang penyampai yang sehingga ke hari terakhir baginda menyampai, iaitu pada 31 Ogos 2016, baginda tidak pernah gagal untuk hadir awal sebelum masanya. Sebagai penyampai berita, memang baginda merupakan yang paling tinggi sekali lah. Saya nilaikan sebagai tahap tinggi sebagai penyampai berita punya komited dan disiplin. Selalu saya akan di studio berada 20 minit sebelum, baginda dah ada siap-siap. Saya tak pernah dengar lagi lah Tengku Permaisuri lewat sampai ke studio, memang tak pernah dengar. Sehingga ke akhir hayat saya, segala bimbingan, segala kata-kata, segala pengalaman yang baginda curahkan akan saya pegang sampai bila-bila. Junjung kasih Tengku Permaisuri Nur Ashikin. Saya bangga dengan situasi Tengku Permaisuri. Saya bangga dengan pencapaian selama ini, selama yang saya kenal. Kami sebagai rakyat jelata sebenarnya terlalu sayangkan Tengku Permaisuri kerana sifat kasih sayang Permaisuri yang terlalu tinggi.
kasih tuanku. Forum Perdana Ehwal Islam malam ini bakal dicatat dalam The Malaysia Book of Records dengan pembabitan 75 panel. Ia disiar secara serentak ke seluruh negara menerusi pelbagai medium sepanjang 75 minit persiaran sempena sambutan Jubli Intan RTM. Butiran lanjut langsung bersama Fazrin Zahardin di Masjid Muhammadi Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Bil Studio Berita. Kini saya berlintas langsung dari Masjid Muhammadi Angkasa Puri bagi membawakan perkembangan semasa persiapan akhir Forum Perdana Ehwal Islam khas sempena ulang tahun hari RTM ke-75. Baik, bersama saya kini pengarah bahagian penyiaran JAKIM, Tuan Haji Nordin bin Sulaiman bagi memperincikannya. Baik, Tuan Haji, apa yang menariknya forum kita pada malam ini? Yang menariknya Forum Perdana Ehwal Islam khas malam ini, Fazri, adalah kita bersiaran secara langsung selama 75 minit tanpa henti. Kita mengadakan siaran langsung untuk siaran TV dan juga siaran radio di seluruh negara, di Sabah dan Sarawak, juga untuk wilayah Pustahan Labuan. Dan istimewanya pada malam ini kita menampilkan tokoh-tokoh Forum Perdana yang tersohor satu ketika dulu dan juga tokoh-tokoh Forum Perdana yang hebat pada zaman sekarang. Jadi isu yang kita akan kupas adalah evolusi dakwah. Jadi pada peminat Forum Perdana, pastikan anda di kaca TV1 pada malam ini untuk anda menyaksikan satu perbincangan dan juga kupasan yang hebat daripada tokoh-tokoh kita. Okay. Baik, terima kasih Tuan Haji. Untuk anda terus kekal bersama dengan TV1, saksikan Forum Perdana Ehwal Islam khas sempena ulang tahun hari RTM ke-75. Okey, selamat ulang tahun hari RTM ke-75. Terus kembali ke studio berita untuk perkembangan seterusnya. Silakan. Terima kasih. Kemuncak sambutan ulang tahun hari RTM ke-75 di RTM Sarawak adalah penganjuran Forum Perdana Ehwal Islam khas yang akan berlangsung malam ini di Masjid India Bandar Kuching. Untuk perkembangan di sana, kita bersama Nafais Nasril di lokasi. Nafais, silakan. Terima kasih Faratul dan Ivan. Berlangsung serentak di 15 lokasi di RTM negeri seluruh negara, Sarawak salah satu daripadanya. Forum Perdana Ehwal Islam khas bersempena sambutan ulang tahun RTM ke-75 akan berlangsung pada pukul 9 malam nanti di RTM Sarawak. Cukup istimewa. Para panel jemputan akan mengupas secara terperinci tema evolusi dakwah, cabaran dakwah masa kini. Topik ini saya kira sesuai dengan sambutan ke-75 RTM hari ini sebagai sebuah badan penyiaran yang cukup berpengalaman dan cukup matang mendepani cabaran, termasuklah revolusi teknologi pada masa kini khasnya di Sarawak. Bersama saya ketika ini Al-Fadil Ustaz Hamdan bin Jarai, pengarah JAKIM Sarawak. Ya Ustaz, ya, berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, kita ambil sedikit perkembangan semasa, ya Ustaz, ya. Kita sedia maklum pandemik COVID-19 ini pastinya menjejaskan matlamat kerjasama RTM khususnya dengan JAKIM dalam menyampaikan maklumat dan dakwah di Sarawak ini. Bagaimana Ustaz melihat perkara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton tuan ini. Memang satu cabaran sebenarnya. Kita JAKIM dan RTM merupakan rakan strategik yang telah lama lah. Kalau RTM telah 75 tahun, sebelum itu saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 tahun RTM. Memang merupakan rakan strategik JAKIM sekian lama dalam kita menyampaikan maklumat kepada orang awam, kepada orang ramai, khususnya dalam perkembangan syiar Islam lah. Bagaimanapun dalam mendepani COVID-19 ini, kita mempunyai beberapa inisiatif lah dalam mendepani, bukan sekadar tak dapat bersemuka, tapi kita menggunakan media-media massa khususnya yang disediakan oleh pihak RTM untuk menyantuni masyarakat kita sekitar di seluruh Sarawak, insya-Allah. Dan berkaitan rapat dengan tajuk kita pada malam ini Ustaz, ya, evolusi dakwah, cabaran cabaran dakwah masa kini Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat keberkesanan kerjasama kita dalam menyampaikan maklumat daripada awal sehingga kini? Bagaimana Ustaz perkembangannya? Alhamdulillah, kalau kita lihat salah satu platform utama kerjasama yang paling rapat JAKIM dengan RTM adalah melalui forum perdana kita lah. Saya rasa setiap tahun dia ada evolusinya, dia ada perkembangannya, dan kita sentiasa mengikut perkembangan semasa, yang mana kalau kita lihat sentiasa mendapat
perhatian oleh masyarakat ataupun audien kita. Kalau kita tengok rating dia, antara program yang mendapat tempat di hati rakyat. Alhamdulillah. Jadi evolusi ini, perkembangan ini, RTM dan JAKIM sentiasa bekerjasama untuk bagaimana kita boleh menyantuni masyarakat, menyampaikan maklumat dakwah kepada seluruh masyarakat di Malaysia, insyaAllah, dan juga di Nusantara. Amin. Dan akhir sekali Ustaz, perkembangan di media sosial, maklumatnya Ustaz, makin sukar dikawal Ustaz. Apa komen dan nasihat Ustaz? Memang satu cabaran pada masa sekarang, khususnya dalam media sosial. Bagaimanapun JAKIM ada beberapa plan strategik lah untuk menangani sebarang perkara-perkara yang tidak mencemarkan kesucian Islam sendiri. InsyaAllah kita akan teruskan strategi-strategi kita sebut supaya Islam itu terus bertapak di bumi bertuah ini, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Masjid India Kuching Sarawak bersempena dengan forum perdana ehwal Islam khas bersempena sambutan ulang tahun RTM ke-75, kembali bersama rakan penyampai Faratul dan Ivan. Silakan. Baik, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan yang turut menggandingkan bekas penyampai sukan RTM. Ingin tahu siapa mereka? Saksikan segmen edisi sukan khas seketika nanti. Li Zijia diraikan. Skuad bola sepak Jerman dimalukan di laman sendiri. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam edisi sukan bersiaran bagi edisi pertama 1 April 2021. Juga sempena sambutan ulang tahun ke-75 Radio Television Malaysia RTM. Malam istimewa ini saya tidak kesorangan. Saya akan ditemani personaliti sukan RTM yang tidak asing lagi. Seorang yang telah lebih 20 tahun bergelumang dalam sukan selaku wartawan, pembaca berita, pengulas dan juga pengacara sukan. Saya perkenalkan Datuk Jasni Syafiee. Apa khabar Datuk? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami malam ini. Terima kasih juga kepada RTM kerana menjemput saya pada hari yang bersejarah ini. Ini bukan April Fool Iya. Akhtar Baik, kita teruskan dengan berita kita malam. Baik, sebelum kita ke perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa dan untuk menghangatkan lagi suasana sambutan, kita dengarkan dahulu ucapan daripada orang-orang penting dalam komuniti sukan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah dan syabas kepada RTM kerana menyambut ulang tahun yang ke-75. Daripada saya kecil sampailah saya jadi Timbalan Menteri, saya sentiasa ingat slogan teman setia anda. Syabas dan tahniah. Bagi mewakili Majlis Olimpik Malaysia dan seluruh warga sukan negara, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-75 RTM. Semoga RTM terus kekal menjadi teman setia anda untuk tahun-tahun yang mendatang. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun ke-75 Radio Television Malaysia, dan saya dan komuniti sukan negara mengharapkan bahawa RTM akan terus mengungguli acara-acara sukan untuk dibawa kepada Malaysia. Selamat ulang tahun RTM. Saya Megadi Syahrir Mamin Zaharuddin, Presiden Majlis Olimpik Malaysia, ingin mengucapkan selamat 75 tahun kepada RTM. Terima kasih kerana memberi liputan kepada sukan para dan juga sukan hoki. Terima kasih RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya, pengarah teknikal FAM, Ong Kim Sui, ingin mengucapkan selamat Hari RTM ke-75. Terima kasih kerana sentiasa beri sokongan kepada sukan tanah air,
Semoga RTM terus unggul. Ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-75 kepada Radio TV Malaysia. Kami di KCM amat berterima kasih dan berhutang budi kepada RTM atas segala kerjasama dan liputan yang telah terberikan kepada kami sekian lama. Selamat maju jaya kepada RTM. Dan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 RTM. Terima kasih kepada RTM kerana banyak sangat support kegiatan rugby di negara ini, dan saya harap perkongsian strategik di antara RTM dan Kesatuan Rugby Malaysia ini akan dapat diteruskan lagi sehingga bila-bila masa. Selamat hari ulang tahun RTM ke-75. Selamat ulang tahun yang ke-75 buat RTM. RTM merupakan media yang terawal di Malaysia yang telah menyiarkan informasi yang padu kepada penonton. RTM juga telah menyumbang dalam perkembangan sukan pemotoran 2 roda dan 4 roda tempatan, dan saya harap RTM akan terus bekerjasama dengan SIC, insyaAllah. Semoga sukses selalu. Selamat ulang tahun ke-75 RTM Malaysia. Ini satu pencapaian yang amat membanggakan dan penghormatan yang sangat besar bagi anda semua. Saya doakan semoga RTM Malaysia terus berjaya dan sentiasa dekat di hati rakyat Malaysia bagi masa-masa yang akan datang. All the best. Baik, istimewa juga hari ini RTM turut melancarkan saluran sukan RTM yang dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Saifuddin Abdullah. Ya, Akhtar, menurut beliau, menurut Menteri kita, siaran saluran itu juga selari dengan kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa sukan merupakan platform perpaduan masyarakat tanpa mengira agama dan juga bangsa. Ya. Mana ada satu aktiviti dalam dunia, termasuk di Malaysia, yang seluruh rakyat boleh pada satu masa dan pada satu ketika yang sama terpaku di depan stesen TV melainkan acara sukan. Dan saya sangat berharap bahawa saluran ini akan memberi suatu suntikan baru dari segi meraih lebih banyak penonton atau eyeballs untuk keseluruhan RTM. Saluran sukan RTM akan bersiaran selama 24 jam bermula hari ini. Baik, kita teruskan dengan perkembangan sukan badminton. Semestinya tumpuan masih terarah kepada pemain persorangan utama lelaki negara Li Zijia, dan katanya beliau mendapat durian runtuh, Datuk. Dan kejayaan menjuarai All England 2021 bulan lepas terus mendapat pengiktirafan Persatuan Badminton Malaysia BAM apabila Zijia telah pun menerima pemberian insentif wang tunai berjumlah RM30,000. Insentif tersebut disampaikan Presiden BAM Tan Sri Muhammad Noza Zakaria di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara hari ini. Sementara itu, Zijia tidak mahu terus lena di buai mimpi dengan kejayaan yang dikecapinya. Sebaliknya, dia menganggap populariti dan pujian yang diterima sebagai pendorong untuk menjadi pemain yang lebih matang. Menurut pemain yang kini menduduki ranking ke-8 dunia itu, misinya kini adalah memastikan prestasinya sentiasa konsisten dan menjaga kecergasan serta mengelakkan kecederaan menjelang Olimpik Tokyo 2020 Julai ini. Bagi saya rasa memang dari awal-awal sampai sekarang memang saya pun go through a lot dan saya pun belajar banyak. So saya pun rasa lesson by lesson saya pun makin jadi matang. So saya pun tahu macam mana sudah untuk handle pressure ni. So memang saya harap memang every time saya pergi ke tournament saya ada dalam keadaan yang memang selesa, tak ada pressure. Selain Zijia, beregu muda wanita, Pelitan dan M. Tina turut menerima insentif menerusi kejayaan merangkul gelaran juara terbuka Switzerland awal bulan lalu. Pasangan muda negara ini menerima ganjaran sebanyak RM15,000.
Sementara itu, Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norzah Zakaria komited untuk melangsungkan Kejohanan Terbuka Malaysia 2021 dengan menggunakan pendekatan gelembung sukan seperti dilakukan Persatuan Badminton Thailand ketika menjadi tuan rumah 3 kejohanan berturut-turut bulan lalu. We still ongoing kerana bila kita bercakap dalam keadaan COVID ni melibatkan banyak agensi. So kita pertama kita nak berbincang dengan agensi, kedua kita also have to look at the cost. Dengan COVID punya SOP ni ia akan mungkin double up the cost that we supposed to spend. Mengikut perancangan sebelum ini, Kejohanan Terbuka Malaysia 2021 bakal diadakan pada bulan Mei iaitu selepas Hari Raya Aidilfitri, selain menganjurkan saingan Masters Malaysia seminggu selepas itu. Masih ada peluang buat dua atlet pelayaran negara Ahmad Danish Abdul Hadi Kame dan Izzuddin Abdul Rani untuk ke Jepun. Dan ini adalah berkaitan peluang dua anak muda ini untuk beraksi di Tamasya Olimpik Tokyo. Ya, satu perkembangan terbaik daripada skuad sukan layar negara kita. Dan keyakinan itu kata disuarakan oleh Setiausaha Agung Persatuan Pelayaran Malaysia MSA Megat Fairuz Khairuddin menjelang Kejohanan Terbuka Musanah di Oman yang bermula hari ini, dan kejohanan tersebut merupakan medan untuk memburu slot terakhir kelayakan Olimpik Tokyo 2020 bagi zon Asia. Pendedahan ini seolah-olah Menurut Megat, meskipun negara-negara lain termasuk Filipina dan Thailand menurunkan atlet elit mereka, namun pihak MSA yakin Danish dan Izzuddin mempunyai kelebihan tersendiri. Beliau menjelaskan keyakinan itu diletakkan berdasarkan faktor kekuatan serta ketahanan fizikal yang tinggi yang ditunjukkan mereka. I believe ada 2-3 kejohanan yang atlet-atlet kita ni sebagai contoh Danish pernah di hadapan dia dalam beberapa kejohanan sebelum ni ada. So their record ada testimoni yang mengatakan dia orang dah boleh beat dia orang dalam beberapa perlombaan. Jelasnya lagi, keadaan cuaca dan angin di Musanah yang hampir sama dengan keadaan di Malaysia turut akan memberi kelebihan kepada Danish dan Izzuddin yang akan bersaing dalam kategori windsurfing. Selain Filipina dan Thailand, antara negara lain yang mengambil bahagian pada kejohanan itu ialah Kazakhstan, Bahrain dan Hong Kong. Terdahulu, 4 atlet pelayaran negara Khairul Nizam Muhammad Afandi, Nur Syahzrin Muhammad Latif, Nur Aisyah Jamil dan Juni Karimah Noor telah berjaya menempah tiket ke Sukan Olimpik Tokyo. Menjelang Tamasya Sukan Olimpik Tokyo, Governor Osaka Hirofumi Yoshimura berpendapat larian obor di Bandaraya Osaka harus dibatalkan selepas menyaksikan peningkatan mendadak kes baharu COVID-19. Ya, Yoshimura juga amat risau dengan situasi ini, terutamanya selepas berlaku peningkatan 599 kes baharu semalam berbanding 432 pada hari Selasa. Larian obor dijadual tiba di Osaka pada 13 hingga 14 April ini. Larian obor Tamasya Olimpik telah bermula pada minggu lalu di Fukushima yang menjadi antara ujian penting penganjur yang perlu mengekalkan SOP kesihatan yang ketat. 10,000 pelari terlibat dalam larian ini merangkumi larian ke 47 wilayah dalam masa 121 hari. Antara SOP yang diterapkan ialah penonton atau peminat yang berada di laluan larian diwajibkan memakai pelitup separuh muka, mengamal penjarakan sosial dan tidak bersorak terlalu kuat dalam usaha membendung penularan wabak. Setakat ini, tiada laporan kes baru melibatkan kluster larian obor. Kita beralih ke perkembangan bola sepak. Awal pagi tadi berlangsung beberapa perlawanan bola sepak kelayakan Piala Dunia 2022 zon Eropah. Dan keputusan yang menjadi tumpuan ialah melibatkan pertemuan pasukan Jerman yang menentang pasukan Macedonia Utara, dan juara 2014 itu mengalami kekalahan mengejut 1-2 pada aksi ketiga kumpulan C. Skuad di Manshaf dikejutkan jaringan masa kecederaan babak pertama pasukan pelawat menerusi Goran Pandev.
Anak buah Joachim Low bagaimanapun bangkit pada separuh masa kedua dan berhasil mengikat kedudukan menerusi sepakan penalti LK Gundogan. Macedonia Utara mencatat kemenangan bersejarah apabila Elif Elmas menjaringkan gol kedua 5 minit sebelum aksi tamat. Ia kali pertama juara dunia 4 kali itu kalah di laman sendiri dalam aksi kelaikan dalam tempoh 20 tahun. Selepas 3 perlawanan, Armenia yang sebelum ini mengalahkan Romania 3-2 menduduki tangga teratas kumpulan J dengan 9 mata maksimum, diikuti Macedonia Utara dan Jerman 6 mata. Baik, sekian dahulu untuk malam ini. Jangan lupa terus bersama kami dalam edisi Sukan di Berita Perdana setiap malam di TV1. Sekali lagi ucapan terima kasih buat Datuk Jasni kerana sudi bersama kami pada malam yang istimewa ini, Datuk. Ya, terima kasih juga Akhtar kepada RTM kerana masih lagi mengingati saya di sini dan sesungguhnya sambutan 75 tahun ini untuk dikongsi bersama oleh seluruh masyarakat sukan di negara kita. Selamat Hari Ulang Tahun ke-75. Baik, terima kasih Datuk. Dan sebelum kami tutup edisi Sukan malam ini, kita dengarkan pula ucapan ulang tahun RTM ke-75 daripada atlet-atlet negara. Hai, saya Ali Zijah, pemain badminton kebangsaan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari RTM ke-75. Terima kasih kerana sentiasa beri sokongan kepada sukan tanah air. Semoga terus menjadi peneraju berita sukan di Malaysia. Thank you. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari RTM ke-75. Terima kasih kerana sentiasa memberi sokongan kepada atlet-atlet sukan negara. Semoga RTM terus ke depan. Hai, saya Muhammad Syafir Daus bin Sarum, pelumba pasukan track negara. Ingin mengucapkan selamat Hari RTM yang ke-75. Semoga RTM terus maju ke hadapan. Yeah. Hai korang, Adam Khalid di sini nak mengucap selamat hari jadi ke-75 kepada RTM. Happy anniversary RTM. Kami dari pasukan BMX Terengganu ingin mengucapkan selamat hari RTM ke-75. Terima kasih Akhtar dan Datuk Jasni. Kami teruskan dengan perkembangannya. Ekonomi Malaysia diunjuk kembali ke tahap pra-pandemik 2019 awal pertengahan 2021. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi laporan laksana ke-47 menjelaskan unjuran itu disokong beberapa faktor. Ia dipacu peningkatan permintaan luaran berikutan peningkatan penggunaan teknologi, langkah pembentungan COVID-19 yang lebih bersasar dan pelaksanaan plan vaksinasi COVID-19 yang tersusun. Selain pemulihan pasaran buruh, pengeluaran sektor pembuatan dan komoditi yang lebih tinggi serta kesinambungan projek infrastruktur seperti MRT2, LRT3 dan jendela. Malaysia juga diunjur mencatat kadar pertumbuhan ekonomi tertinggi di rantau ini. Ia selaras dengan anggaran pertumbuhan ekonomi negara oleh Bank Dunia dan Dana Keuangan Antarabangsa masing-masing pada kadar 6% dan 6.5%. Baik, seterusnya untuk laporan cuaca kita bersama Muhammad Nafizi Mat Napiah di Met Malaysia. Teruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Dilihat keadaan cuaca adalah cerah dan juga kurang hujan bagi negeri-negeri di sekitar barat Semenanjung untuk sepanjang hari ini. Namun hujan pada malam ini dilihat masih lagi berlaku di sekitar kawasan-kawasan di pedalaman negeri-negeri di pantai timur Semenanjung, termasuklah di sekitar kawasan pedalaman negeri Pahang. Dan keadaan hujan ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah. Cuaca hujan dan ribut petir juga berlaku di kebanyakan bahagian di sekitar pedalaman dan juga pantai timur negeri berkenaan. Dan cuaca yang lembap untuk negeri Sabah ini juga dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke lewat malam. Berbeza keadaannya bagi negeri Sarawak apabila cuaca adalah cerah dan kurang hujan bagi hampir ke semua bahagian, dengan hujan pada malam ini hanya berlaku di 1-2 tempat di sekitar bahagian pedalaman negeri Sarawak ini. Selain itu, amaran angin kencang dan laut bergelora juga masih lagi dikekalkan melibatkan kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning, jingga dan merah ini.
Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Map Malaysia. Dan berita perdana edisi khas diteruskan dengan segmen luar negara. Ya, kita akan bersama penyampai legenda, Datuk Harjit Singhalan. Silakan Datuk. Salam sejahtera. Anda bersama saya Harjit Singhalan untuk perkembangan berita luar negara. Wanita Indonesia yang ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan di hadapan Ibu Pejabat Polis Jakarta semalam disahkan terpengaruh dengan ideologi pertubuhan pengganas Daesh. Kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan, maka yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS. Dalam sidang media mengenainya, Listio menjelaskan wanita berusia 25 tahun itu dengan nama singkatan ZA telah melepaskan 6 tembakan ke arah anggota polis sebelum dia ditembak mati. Beberapa jam sebelum kejadian, bekas mahasiswa itu dilapor menaikkan status bendera Daesh di laman Instagramnya. Kejadian terbaru itu berlaku 3 hari selepas serangan bunuh diri oleh pasangan suami isteri di sebuah gereja di Sulawesi menyebabkan 20 orang cedera. Susulan itu, polis telah menahan 23 suspek pengganas termasuk 5 orang di Jakarta. 4 orang termasuk kanak-kanak mati dalam kejadian tembakan di sebuah bangunan pejabat di California Selatan. Motif kejadian belum diketahui, namun pihak polis berjaya menembak pelaku yang telah dihantar ke hospital yang berhampiran. Menurut kenyataan awal polis, 5 mangsa telah dimasukkan ke hospital susulan kejadian tersebut yang berlaku kira-kira 5:30 petang waktu tempatan. Laporan Los Angeles Times menyebut ketika kejadian berlaku, tembak-menembak antara anggota polis dan suspek. Governor California Gavin Newsom dalam status Twitternya menyifatkan ia satu kejadian yang amat menyayat hati dan mengerikan. Pada 22 Mac lalu, 10 orang terbunuh dalam kejadian tembakan di sebuah kedai runcit di Boulder, Colorado. Ia berlaku kurang seminggu selepas kejadian seorang lelaki bersenjata membunuh 8 orang termasuk 6 wanita keturunan Asia di kedai spa Atlanta, Georgia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran jumlah kes COVID-19 dikhawatiri meningkat menjelang sambutan Ramadan dan Easter tidak lama lagi. Justru badan berkenaan menyarankan semua pihak meningkatkan lagi langkah berjaga-jaga bagi mengelak ia terjadi.
WHO dalam kenyataannya memaklumkan orang ramai digesa menunda atau membatalkan perhimpunan. Sebarang upacara agama disaran dilakukan di kawasan terbuka dengan saiz penyertaan dan tempoh masa dihadkan. Badan berkenaan juga mencadangkan agar orang ramai tidak keluar rumah jika tidak perlu. Perhimpunan dalam premis juga mendatangkan risiko biarpun ia melibatkan kumpulan kecil. Di Perancis, Presidennya Emmanuel Macron mengumumkan sekatan pergerakan terhad di Paris dan beberapa lagi lokasi serta penutupan sekolah bermula minggu depan bagi membendung penularan COVID-19. Menurut Macron, sekolah ditutup selama 3 minggu manakala bermula Sabtu malam larangan pergerakan terhad di Paris dan beberapa lagi kawasan yang telah bermula sejak 2 minggu lalu disambung 4 minggu lagi. Jelasnya ketika ini di setiap tempat virus merebak dengan pantas malah lebih mendukacitakan seluruh hospital hampir berkapasiti penuh. Justru katanya semua pihak perlu menghadkan pergerakan dan menjaga penjarakan fizikal. Siaran berita perdana edisi khas di TV1 sampai di sini untuk memberi laluan kepada Forum Perdana Ikhwal Islam. Terus menonton berita perdana edisi khas ini di saluran berita RTM melalui My Freeview 123 dan RTM Klik. Taiwan dan Palau melancarkan gelembung perjalanan dua hala bagi meningkatkan kembali sektor pelancongan. Inisiatif digerakkan selepas kedua-dua negara berjaya mengekalkan tahap jangkitan COVID-19 pada tahap rendah. Kira-kira 100 pelancong Taiwan menjadi kumpulan pertama terlibat inisiatif sektor pelancongan terbabit. Mereka mendaftar masuk di lapangan terbang 5 jam sebelum waktu penerbangan bagi membolehkan ujian saringan COVID-19 dilaksana terlebih dahulu. Inisiatif dilabel sebagai gelembung perjalanan pertama yang dilaksana bagi rantau Asia Pasifik. Sebelum ini, beberapa kerajaan di rantau sama cuba melaksanakan perkara serupa. Setakat ini, gelembung perjalanan antara Australia dan New Zealand sedang diusahakan. Inisiatif sama antara Singapura dan Hong Kong pula dibatalkan tahun lalu susulan peningkatan kes COVID-19. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan $2 trilion bagi perancangan pembangunan infrastruktur. Jaringan pengangkutan adalah agenda utamanya sekaligus bakal mencipta jutaan peluang pekerjaan. Suntikan untuk pengangkutan sahaja melibatkan 630 bilion termasuk menaik taraf 32,000 kilometer jalan raya, baik pulih ribuan jambatan dan menggandakan dana bagi pengangkutan awam. We have to move now because I'm convinced that if we act now, in 50 years people are going to look back and say, this was the moment that America won the future. Peruntukan besar terbaharu ini juga selepas negara itu meluluskan pakej rangsangan ekonomi COVID-19 hampir $2 trilion pada bulan lepas. Perwakilan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Myanmar merayu Majlis Keselamatan mengambil tindakan bagi menangani krisis di Myanmar yang semakin meruncing. Wakil khas Christine Schreiner Bergner memberi amaran risiko perang saudara dan lebih banyak pertumpahan darah akan berlaku jika rejim junta terus mengganas dalam menangani protes kumpulan pro-demokrasi. Perwakilan Britain pula menggesa satu mesyuarat mengenai ini diadakan bagi membincangkan pelbagai langkah dan mahu Majlis Keselamatan Bersatu mengutuk tindakan rejim junta.
and it is very worrying. It is not only abhorrent in terms of the killings, including of children, which I mentioned, but also the arbitrary detentions, the violations of human rights, and the pressure at the borders, the increased violence, all of those things. I think I can say the Council was united in its condemnation of what is going on. Sejak tentera merampas kuasa daripada pentadbiran Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu, lebih 520 penunjuk perasaan terbunuh. 9 aktivis Hong Kong didakwa di mahkamah atas tuduhan terlibat penganjuran perhimpunan haram pada tahun 2019. Antara yang dituduh ialah individu penting terlibat dengan kempen keamanan di peringkat antarabangsa. Pendakwaan mahkamah itu merupakan tindakan terbaharu Beijing dalam usaha melumpuhkan aktiviti yang tidak sealiran. Antara yang didakwa ialah peguam berusia 82 tahun, Martin Lee, yang pernah dilantik China menyediakan mini perlembagaan Hong Kong. Turut dikenakan tindakan sama seorang lagi peguam berusia 73 tahun, Margaret Ng, yang juga bekas ahli parlimen pembangkang. Selain itu, taikun media dalam tahanan Jimmy Lai turut diheret ke mahkamah. Segmen luar negara berakhir di sini. Teruskan bersama berita perdana edisi khas untuk perkembangan selanjutnya. Silakan Ivan dan Farahatul. Salam sejahtera dan salam hormat. RTM tetap unggul. Terima kasih, Dato' Harjit. Hari ini bukan sahaja sambutan ulang tahun RTM ke-75, malah orkestra RTM turut berkongsi tarikh genap 60 tahun penubuhannya. Untuk laporan lanjut mengenainya, terus sahaja bersama wartawan Mazliha Hamzah yang kini berada di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Silakan. 6 dasawarsa meniti zaman dengan pelbagai peningkatan dan mutu persembahan menjadikan orkestra RTM dipandang tinggi di mata masyarakat dalam dan luar negara. Malah ia baru sahaja dinobatkan sebagai orkestra paling lama oleh Malaysia Book of Records, dan sempena ulang tahun orkestra RTM ini juga satu konsert khas bakal berlangsung Sabtu ini di TV2 jam 9 malam yang diberi nama Konsert Kita RTM Gemilang selamanya. Dan untuk berbicara lebih lanjut lagi mengenai konsert tersebut, saya bersama insan yang selayaknya, iaitu pengarah muzik RTM, Datuk Muzani Ismail. Jadi Datuk, kabarnya banyak keistimewaan untuk konsert kali ini, dan kabarnya juga Datuk membawa kembali bala tentera untuk menghiasi konsert tersebut, selain dibarisi artis-artis terkenal tanah air ataupun bintang-bintang RTM sendiri. Ya, 75 tahun usia RTM, kita membesar dengan RTM dan juga dengan orkestra RTM itu sendiri. Jadi untuk konsert yang berlangsung selama 75 minit pada 3 bulan April ini, kita membawa semua bintang-bintang kelahiran negara, kelahiran daripada RTM yang berada di dalam industri, misalnya Aspalela Abdullah, juara Bintang Radio tahun 68, juara tahun 1978, Jamal Abilah kita ada, Ramlah Ram kita ada, dan sehinggalah terkini Azrina Azhar, Misha Omar, semuanya dilahirkan melalui bintang RTM. Itu yang nostalgianya. Di pentas yang sama ini, termasuk juga ahli-ahli muzik. Razak Rahman, juara bintang Bakat TV tahun 71, masa usia ada 12 tahun, sekarang umurnya 61. Bayangkan, 12 tahun, 50 tahun yang lalu beliau berada di sini sebagai seorang bakat kelahiran RTM. Begitu dengan Ahmad Shah, Gary Gideon yang bermain drum. Jadi saya rasa konsert ini sangat bermakna kerana dia menggambarkan perjalanan orkestra RTM dan juga RTM itu sendiri. Dan saya rasa satu-satunya yang perlu ditonton oleh masyarakat. Ya. Dan seharusnya bila konsert besar sebegini, pastinya cabaran tu Datuk. Bagaimana untuk handle semuanya? Sebab kita nak panggil otak-otak ini kan? Mereka sudah pembesara tapi masih aktif lagi bermain muzik. Ada yang bersara terus. Jadi saya gunakan peluang sebab saya pun muda setahun daripada orkestra RTM, akan bersara nanti. Jadi tahun ini dah tahun tarikh saya, jadi saya gunakan kesempatan ini untuk membawa semua mereka yang pernah berkhidmat bakti pada orkestra RTM dan juga artis-artis yang telah dilahirkan. Mungkin selepas 75 tahun, 100 tahun
mungkin kita tak tahu lagi perjalanan yang seterusnya. So itu yang saya rasa peluang yang saya gunakan, kesempatan yang ada. Jadi harapan Datuk lah, kiranya besar harapan Datuk Muzani sendiri kan untuk konsert kita RTM Gemilang Selamanya ini. Tajuk Gemilang Selamanya ni, kita menyediakan platform untuk pelapis-pelapis seterusnya, sama ada ahli muzik ataupun bakat-bakat bintang baru. Sekarang pun kita lihat kita bekerja dengan orang-orang baru. Jadi mereka ini adalah pelapis yang akan membawa terus RTM ke pasar dunia. Dan itulah saya harapkan, walaupun kita tidak berada lagi dalam ini, sama-sama kita akan banggakan mungkin ke depan nanti. Ya. Jadi mungkin apa yang Datuk nak ucapkan ataupun nak katakan sempena dengan ulang tahun orkestra yang ke-60 ini, mungkin nak sama-sama memberitahu penonton TV1 untuk sama-sama menonton rancangan konsert Gemilang ini. Apa harapan Datuk? Saya mengharapkan tajuk Gemilang Selamanya ini akan terus berkekalan untuk mungkin 30 tahun akan datang, sebab kita tidak tahu cabaran yang seterusnya yang akan berlaku dalam dunia penyiaran. Begitu juga dengan muzik. Walaupun begitu, saya mengucapkan terima kasih kepada RTM yang masih mengekalkan orkestra RTM sampai usianya 60 tahun. Dan saya mengharapkan kegemilangan ini akan diteruskan sampai bila-bila. Ya. Jadi umum tahu 11 bulan lagi Datuk bakal orang kata bersara kan. Kalau Datuk boleh share dengan orang kata masa yang masih ada untuk Datuk ini, khidmat Datuk, apa lagi perancangan Datuk sendiri sebagai orang kata selaku diberikan mandat utama untuk orkestra ini? Bersara dari jawatan, tetapi mungkin hobi saya pun sama ada selepas bersara masih lagi meneruskan khidmat sebagai pensyarah. Jadi saya rasa ini lebih dapat memberi peluang untuk mencungkil bakat-bakat baru, memberi inspirasi pada mereka. Ya. Mungkin Datuk ada ucapan lah untuk last word lah, kata Datuk sebagai orang yang diberi mandat utama kata untuk orkestra ni sendiri. Kata-kata untuk semualah sempena ulang tahun RTM ke tahun RTM yang ke-75 dan orkestra RTM ke-60, saya mengucapkan RTM akan terus gemilang selamanya sampai bila-bila dan terus menghadapi cabaran dunia baru. Ya. Dan saya rasa itu sahaja yang masa mencemburui kita. Dan saya rasa itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama dengan pengarah muzik RTM Datuk Muzani Ismail. Dan kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 kepada orkestra RTM dan juga 75 tahun kepada RTM terus unggul. Dan kita kembali ke studio bersama Ivan dengan Farhatul. Terima kasih Mazliha. Bersempena lawatan kerja 2 hari ke Sarawak, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meluangkan masa meninjau pusat vaksinasi di Stadium Perpaduan Kuching. Tan Sri Muhyiddin yang tiba di pusat berkenaan diiringi Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Turut hadir dalam lawatan ini Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Perdana Menteri kemudiannya diberi taklimat oleh pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri merangkap Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Unggah Embas dan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Chin Zing Hing. Tan Sri Muhyiddin kemudiannya meluangkan masa bertemu dengan penerima suntikan vaksin di pusat tersebut. Setakat hari ini kira-kira 1.2 juta penduduk atau 66.7% di negeri ini telah mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin. Itulah di Facebook, seorang lelaki sibuk membaiki span topi keledar pelanggannya yang telah nipis. Gelagatnya yang pantas dan cermat menyelenggara semua topi keledar itu meyakinkan ramai orang menggunakan khidmat lelaki berkenaan. Harga ditetapkan RM12 hingga RM15 mengikut saiz span topi keledar. Rata-rata pelanggan teruja dengan khidmat lelaki itu dan berkongsi informasi mengenainya bersama warganet. Kucing berwarna oranye atau nama manjanya Oyen cukup terkenal dengan telatah pelik dan nakal namun menghiburkan. Seekor Oyen pada awal dilihat meminta makanan namun permintaan itu tidak dilayan. Berang dengan perkara itu, ia dilihat terus menampar wajah lelaki berkenaan dan menunjukkan mimik muka seperti
Baiklah, berita perdana edisi khas 1 April 2021 berakhir di sini. Terima kasih atas sokongan anda sepanjang 75 tahun RTM bersiaran. Teruskan kesetiaan anda bersama kami mendapatkan informasi sahih dari semua platform RTM. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersama melukis selamanya setiap masa di mana